Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang soalan 4, soalan vektor, soalan nombor 4. Jadi sebelum kita memasuki penerangan soalan vektor ni, mari kita belajar serba sedikit tentang konsep asas vektor. Okey, konsep asas vektor yang termasuk adalah pendarapan vektor dengan skala. Pendarapan skala K dengan vektor A menghasilkan vektor KA dengan keadaan yang pertama, KA sama dengan K darab dengan A. Arah KA sama dengan arah A jika K lebih besar daripada kosong. Dan akhir sekali arah KA bertentangan dengan arah A jika K lebih kecil daripada kosong. Okey, apa maksud dia ni? Okey, mari kita tengok kat kes 1 ni. Okey, kita perhatikan vektor A, vektor AB dan vektor CD. Okey, didapati vektor AB adalah 2 kali vektor A ataupun 2A lah, senang kata. Dan vektor CD adalah 3 kali vektor A ataupun 3A. Okey, macam kita tengok kat sini, sebabkan mereka selari dan dalam haluan yang sama, dia boleh darab terus. Vektor AB ni dia boleh darab dengan 2 sebab apa? Sebab vektor ni dalam arah yang sama. Dan macam kita tengok kat kes 2 ni pula, vektor B dengan vektor EF ni dia dalam arah yang bertentangan. Jadi bila kita nak darab, macam contohlah vektor EF sama dengan 2 darab, kita tak boleh buat 2 darab B. Kalau dia dalam arah yang sama, baru kita boleh buat 2 darab B. Jadi sebabkan dia arah bertentangan, kita kena buat 2 darab negatif B. Okeylah, bagi konsep yang seterusnya ialah mengesahkan konjektor tentang vektor selari. Vektor A dan vektor B adalah selari jika dan hanya jika vektor A sama dengan KB dengan keadaan K ialah pemalar. K itu adalah berubah-ubah. Okey, kita tengok penambahan dan penolakan vektor selari ni. Disebabkan dia selari dalam arah yang sama, kita boleh tambah dengan tolak dia macam biasa saja. Jadi vektor 4A tambah 5A sama dengan 9A. Sama juga macam penolakan dua vektor selari ni. Dia sebabkan dia arah yang sama, jadi kita boleh tolak macam tu saja. Dengan tolak simple-simple saja. Jadi 7B tolak 4B, kita akan dapat 3B. Macam tu. Okey, bagi seterusnya, penambahan dan penolakan vektor tak selari. Okey, bagi hukum segi, kita ada 3 hukum. First kali hukum segitiga. Okey, kalau dia bentuk segitiga, macam kita tengok kat contoh satu ni. Contoh kita nak cari A dengan A ke C. Tapi A ke C ni, contoh dia tak bagi nilai. Dia cuma bagi nilai A ke B dengan B ke C je. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat macam ni. A tambah ke B sama A ke B tambah B ke C akan sama dengan A ke C. Sebab apa? Dia lalu kot A B tu. So dia lalu kot B C ni, dia akan sampai kat C juga. Jadi nilai A tambah A ke B tambah B tambah B ke C, dia akan sama dengan A ke C. Okey, bagi seterusnya adalah hukum segi empat selari. Macam kita tahu segi empat selari, yang vektor AB ke vektor DC ni dia akan sama. Jadi nilai vektor D ke C ni adalah vektor A juga. Sama juga macam vektor A ke D ni, yang bawah ni. Vektor A ke D ni kita wakilkan dengan vektor B. Jadi vektor B ke C ni, vektor dia adalah vektor B juga. Vektor dia adalah B juga. Okey, bagi hukum poligon ni dia sama je macam hukum segitiga tadi. Cuma hukum poligon ni dia akan lalu lagi banyak jalan. Contohlah macam tadi dia 2 saja, A ke B tambah B ke C. Tapi kalau hukum poligon ni, kalau dia ada banyak sisi, lagi banyak kita kena jalan. A ke B, B ke C, C ke D, D baru ke E. Kalau nak cari A ke E. Macam tu. Okey, mari kita masuk ke soalan vektor, soalan nombor 4. Okey, dia bagi satu graf. Dia bagi satu rajah. Rajah menunjukkan sebuah segi empat selari. Macam kita tahu tadi, segi empat selari, O ke P ni kena sama dengan R ke Q. Jadi dia bagi dah nilai O ke P ni. O ke P ni adalah 4I tambah 3J. Jadi kita tahu R ke Q ni adalah 4I tambah 3J juga. Okey, lepas tu dia bagi pula vektor P ke Q ni adalah negatif 5I tambah 4J. Jadi vektor P ke Q ni sama dengan vektor apa? O ke R. Jadi O ke R ni ada negatif 5I tambah 4J juga. Okey, lepas tu dia suruh cari
vektor PR kan. Okay, macam kita tengok ni, vektor P ke R adalah vektor P ke Q dan Q ke R. Kita dapat tadi vektor R ke Q kan, 4i tambah 3j. Sebabkan dia nak vektor Q ke R, dia bertentangan dia. Apa kita kena buat? Kita kena negatifkan yang vektor R ke Q tadi tu. Lepas tu kita tambah lah. Vektor P ke Q akan tambah dengan vektor Q ke R. Lepas tu bila kita tambah tu, kita dapat nilai vektor P ke R. Okay, bagi untuk soalan B pula. Okay, untuk soalan B, dia bagi dua titik koordinat. Iaitu koordinat M dan koordinat N. Koordinat M adalah 3, 4 dan koordinat N adalah negatif 3, 8. Okay, macam kita tahu, kalau dia katakan pasal koordinat M dengan koordinat N, kita tahu yang koordinat M ni adalah daripada asalan ke M. Betul tak? Jadi dia akan, kalau kita nak wakilkan dalam bentuk vektor, kita boleh katakan dia vektor OM. Asalan tu kita katakan O lah. Jadi untuk vektor N pula, kita boleh katakan dia vektor O ke N. Sebab apa? Sebab dia daripada asalan juga. Dia titik koordinat kat satu kat atas ni dia daripada asalan. Jadi dia bagi satu persamaan. 3OM sama dengan 2ON tambah OP. Jadi dia suruh cari nilai koordinat titik P. Kalau koordinat titik P ni, dia akan sama juga dengan O ke P. Jadi apa yang kita nak cari ni adalah O ke P lah. Okay, first, kita dah dapat OM dia apa? OM dia ni, apa titik koordinat M lah. Jadi kita boleh buat dalam vektor lajur 3, 4. Boleh juga buat dalam bentuk yang XI tambah YJ. Tapi vektor lajur lebih senang. Jadi vektor OM kita dah dapat. Vektor ON pula, ON kita ambil juga lah daripada titik koordinat. Jadi vektor OM adalah negatif 3, 8. Okay, macam tu. So lepas kita dah dapat vektor OM dan vektor ON, yang satu lagi lah kita dah dapat vektor O ke P. Jadi kita masukkan dalam persamaan ni vektor OM dan vektor ON tu. Bila dah masuk ke persamaan, kita nak cari vektor OP, betul tak? Jadi kita kena biar vektor OP tu duduk sorang-sorang dia kat tempat lain. Dan vektor yang ada nilai semua ni duduk kat satu belah yang lain, satu side yang lain. Jadi kita dah dapat macam tu, kita boleh selesaikan. Dan kita dapatlah vektor OP ni dia sama dengan 15, negatif 4. Okey, tu dapat vektor OP tu. Dia suruh cari buah dengan koordinat koordinat P. Jadi kalau nak buah koordinat P, kita buahlah koordinat P adalah 15, negatif 4. Okey, macam tu. Okey, untuk soalan 2 pula, dia minta magnitude MP. Kalau dia ada modulus ni, dia maksudnya dia minta magnitude. Okey. Kalau kita tengok vektor M ke P adalah sama dengan vektor M ke O tambah O ke P, betul tak? Jadi apa yang kita boleh buat? Kita tak ada lagi vektor OM ni, vektor MO ni. Jadi kita ada vektor OM tadi. Macam mana kita nak buat kalau arah dia bertentangan? Kita perlu negatifkan semua tu. Jadi vektor OM daripada 3, 4 tu dia akan jadi negatif 3, negatif 4. Sebab apa? Sebab kita bagi dia arah bertentangan. Macam tu. Okay, lepas tu kita dah dapat M ke O. O ke P pun kita dah ada dah tadi kan. Jadi kita boleh lah tambah. M ke O tambah O ke P dia sama dengan MP, betul tak? Jadi kita boleh tambah M ke O tambah OP. Nilai dia kita akan dapat adalah 12, negatif 8. Jadi cara nak cari magnitude. Cara nak cari magnitude senang je. Kita kena buat guna formula hypotenuse. Jadi kita dapat dah kan nilai vektor MP ni apa tadi? 12 dengan negatif 8 kan? Kita masuk dalam nilai hypotenuse. Dalam formula hypotenuse ni. Jadi kita buat punca kuasa 12 kuasa 2 tambah dengan negatif 8 kuasa 2. Kita akan dapat 14.42 unit. Itulah magnitude vektor MP. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.